Kebanyakan gambar atau status mengenai individu tertentu yang dihimpit kemiskinan atau terdesak memerlukan bantuan di laman sosial seperti Facebook sebenarnya dikitar semula. Kesannya institusi zakat menjadi mangsa serangan, kritikan dan cemuhan. Kononnya gagal melaksanakan tanggungjawab membantu orang yang memerlukan. Kemarahan itu bukan sekadar diluahkan di ruang komen, malah ada pula pihak tertentu muncul dengan kempen mahu mengagih sendiri zakat kepada asnaf tanpa menyedari ia berisiko bertukar kepada sedekah. Menerusi Kafe Ahad kali ini, wartawan Muhammad Izawan Baharin dan Riza Nizam Abdul Hamid menemu bual Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Muhammad Rais Alias bagi mendapatkan penjelasan. Senario yang berlaku khususnya dalam bulan Ramadan dan tidak terkecuali lah sebelum ini juga kita dapati memang ada gambar-gambar yang disiarkan itu mengaitkan pihak PBZ lah dalam hal ini. Cuma apa yang saya nak jelaskan, kalau bolehlah masyarakat, sebenarnya benda ni kebanyakan itu adalah dinamakan cerita-cerita yang dikitar semula. Dan saya menyeru supaya apabila kita melihat itu, kita buat semakan dulu. Semakan sebab apa, kadang-kadang apa yang kita dapati, orang yang diviralkan ataupun cerita yang diviralkan itu sebenarnya mereka telah pun mendapat bantuan sebenarnya. Jadi apa yang kita hendak ialah supaya kita menyemak dulu dengan pihak-pihak yang berkenaan. Contohnya kalau ianya berlaku di Kedah, kita boleh call dengan pihak Baitul Mal ataupun pihak Jabatan Zakat Kedah itu untuk mendapatkan penjelasan. Dan hampir kesemuanya apa yang kita dapati dalam viral ni ialah cerita-cerita yang telah dibantu. Tetapi atas sebab pertamanya diorang ini kadang-kadang dia untuk meraih simpati ataupun ada orang yang contohnya sekarang ni ada sindiket yang mengitar semula cerita ini dan dalam masa yang sama dia mengemukakan nombor akaun. Dan nombor akaun itu diminta oleh pihak orang ramai menyalurkan bantuan. Jadi itu sebenarnya adalah sindiket yang mengguna pakai cerita kitar semula ini untuk meraih simpati dan seterusnya mendapatkan kita kata dana dengan cara yang tak betul lah. Jadi saya menyeru pada dalam sebelum itu dalam Akta Kesalahan Jenayah Wilayah Persekutuan 1997 atau Akta 559 disebut bagi mereka yang mengutip dan mengutip tanpa tauliah ataupun mengutip secara haram ni, mereka dalam akta tersebutlah Akta 559 itu boleh disabitkan kesalahan dan mereka ini boleh didenda RM3,000 dan 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi itu adalah hukuman yang diberikan ataupun yang akan dikenakan bagi mereka yang sabit mengutip tanpa tauliah. Sebab di wilayah persekutuan ni yang ditauliahkan untuk mengutip adalah Pusat Pungutan Zakat. Jadi bagi mana pihak yang lain yang mengutip secara kita kata amil celup atau amil palsu ni, mereka perlu ataupun akan didakwa sekiranya kami mendapat laporan. Bagi orang yang membayar kepada orang yang tak sah ni, mereka juga boleh disabitkan kesalahan dalam Seksyen 34. Bagi mereka yang membayar kepada amil yang tidak sah ni juga menjadi satu kesalahan. Dan bila disabitkan, mereka boleh didenda RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-dua sekali. Jadi kita perlu hati-hatilah. Kalau ada orang nak mengutip, kita juga membayar kepada mereka yang tidak sah ini atau tidak tanpa tauliah ni, kita juga boleh dianggap bersalah. Normally zakat ini dibagi secara one off. Contoh macam beasiswa kita bagi, dia bukan ada macam PT-PTN nak kena bayar balik. Kalau dia layak sebagai seorang yang perlu dibantu sebabkan dia fakir dan miskin, masuk universiti sama ada dalam atau luar negara, dia bagi one off. Bukan one off, dia bagi teruslah, tak perlu bayar balik. Macam contoh dia masuk local U, 1 tahun dia bagi RM5,000. So RM5,000 itulah dia nak bayar yuran dan sebagainya. So dia bagi every year, tapi dia tak perlu bayar balik macam PT-PTN. So dia bagi one off macam itu. Sebab zakat ini adalah hak fakir dan miskin. Kita tak boleh suruh dia bayar balik. Sebab ini adalah hak dia dan kita kena bagi kalau dia layaklah. Sebenarnya asnaf ataupun penerima zakat
ataupun dipanggil mustahik. Ada 8. Satu ialah fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'allaf, kelima mu'allaf al-gharimin, ya. Kemudian fi sabilillah, ibnu sabil dan amil. Kadang-kadang kedua-duanya itu mendatangkan persepsi yang negatif. Maknanya kita lapor pun salah, kita tak lapor pun salah. Jadi kami berpendirian sebenarnya itu adalah tanggungjawab kami untuk memberitahu. Dan benda ini diberitahu di sama ada di media ataupun di Facebook Baitul Mal dan juga di Facebook PPZ atau di portal. Sebenarnya di portal. Jadi maknanya dari segi penghebahan itu kita beritahu sebagai nak memberitahu tentang berapa kita kutip, dan bagaimana kita kutip. Dan di peringkat Baitul Mal juga diorang ada menghebahkan pula dari segi agihannya. Jadi sebenarnya itu adalah untuk memberitahu pada masyarakat ke mana wang itu dibelanjakan. Sebenarnya apakah motif sebenarnya yang dikendaki? Sebenarnya apa yang diviralkan itu, macam saya kata tadi itu, mungkin ada tujuan untuk memburukkan isu zakat. Tapi bagi saya, biarlah kita berfikiran terbuka. Kalaulah kes itu kes yang genuine, apa salahnya dikemukakan kepada pihak Baitul Mal ataupun pusat-pusat zakat. Kami tidak pernah menolak kalau ada apa yang dinamakan sebagai bukan tuduhan, laporan begini. Dan kami tidak pernah menolak sebenarnya. Tapi kita minta supaya masyarakat berfikiran terbuka supaya menyemak kalau sekiranya perkara itu betul atau tidak. Kita ada dinamakan sebagai skuad jejak, bukan jejak anak, skuad mesra pembayar. Ini bagi pihak kutipan, di mana kami akan turun dengan kami punya van di setiap tempat yang telah pun kami hebahkan untuk memberikan kemudahan. Dan kami turun tiap-tiap hari, dan termasuk Sabtu Ahad dan hari Minggu pagi, petang, siang, malam. Memang kita tak nafikan itulah tugas kita dan kita laksanakan. Di peringkat agihan pula kita ada skuad jejak asnaf. Itu yang turun ke padang, sampaikan ada ketikanya mereka terpaksa pergi ke tempat-tempat yang mungkin jauh daripada persekitaran. Contoh ni dalam hutan pun ada dia masuk untuk membantu dan mendaftarkan asnaf tadi. So kalau kita katakan kami tidak bekerja, saya rasa itu tidak tepat. Sebab apa yang saya tahu di peringkat kami sendiri, memang kami laksanakan hingga ke tempat-tempat untuk memberikan kemudahan melalui skuad kami, skuad mesra pelanggan, mesra pembayar. Kalau di peringkat Baitul Mal itu skuad jejak asnaf.